Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Amra binti Mat Safri, Ketua Program Diploma Kejuruteraan Elektrik Kecekapan Tenaga dan juga dikenali sebagai DEQ. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar baru semester 1 ke Politeknik Port Dickson. Di sini saya akan berkongsi sedikit tentang program DEQ. Ada 6 topik yang akan saya kongsikan kepada semua pelajar, iaitu yang pertama General Information, PEO, Program Outcomes, Academic Curriculum, Teaching and Supporting Staff, Students and Facilities. Okay, kita tengok tentang General Information Program DEQ. Okay, di bawah program DEQ terdapat 12 academic staff. Okay, ini adalah pensyarah-pensyarah di bawah program DEQ yang akan mengajar semua pelajar DEQ di Politeknik Port Dickson. Kita ada saya sebagai ketua program DEQ, pensyarah utama iaitu Puan Hajah Nurhayati binti Effendi dan 4 senior lecturer iaitu Cik Nur Raziah, Puan Razimah, Puan Rozaini dan Encik Zamri. Okay, pensyarah ada 7 orang, iaitu Encik Muhammad Izhar, Puan Nur Hidayah, Puan Wan Robiah, Kapten Hamrin, Puan Syazila Idayu, Encik Muhammad Izham dan Puan Nur Syamimi. Semua pensyarah ini adalah di bawah program DEQ. Okey, sinopsis bagi program DEQ. The Diploma in Electrical Engineering Energy Efficiency Program is designed to cover the current wide discipline of electrical engineering with the added specialization in depth technical competence in a specific area of energy efficiency used in the energy management. The broad-based electrical foundation of which includes electrical principles, power system and protection, electrical machine and motor control. Ini adalah di mana kursus-kursus yang akan semua pelajar DEQ ambil. This program focus on educating students about developing sustainable energy practice. Students will apply knowledge of utilizing tools and techniques for calculating specific energy consumption, establish and improve data recording, collect and analysis system to keep track of energy consumption, conduct energy audits and leading efforts to conserve energy and reduce energy related costs, assess the potential of new energy efficiency technologies and also improve the performance of machine and utilities. Jadi disebabkan program ini specialization adalah energy efficiency, jadi pelajar akan belajar tentang kecekapan tenaga. Okey, job prospect di mana sekiranya pelajar telah habis ataupun tamat diploma, ini adalah beberapa job prospect untuk mereka. Yang pertama, Assistant Energy Officer, Measurement and Verification Technician, Assistant Energy Auditor, Assistant Energy Manager, Technical Assistant, Assistant Energy Officer, Electrical Technician, Electrical Engineering Service Advisor, Technical Assistant, Electrical Engineering Supervisor, Assistant Engineer dan Energy Audit Supervisor. Okay, secara overall biasanya sekiranya setelah mendapat diploma, pelajar boleh bekerja sebagai technician ataupun assistant engineer. Okay, vision, mission dan goal to be the leading edge TVET institution. Okay, kita vision kita adalah to be the leading edge TVET institution, di mana kita ada 4 mission, iaitu yang pertama, to provide wide access to quality and recognized TVET programs, to empower communities through lifelong learning, to develop holistic, entrepreneurial and balanced graduates, dan to capitalize on smart partnership with stakeholders. Okay. Kebiasaannya stakeholders kita adalah daripada industri lah. Okay, goal dia adalah to produce holistic and competent TVET graduates capable of contributing to the national development. Okay, itu adalah vision, mission dan goal Politeknik sebagai TVET institution. Okay, yang kedua adalah program education objective ataupun juga dikenali sebagai PEO.
dan program outcome. Okay. So PEO kita ada 4. Yang pertama adalah practicing technician in electrical engineering related field. Okey, yang pertama adalah practice sebagai technician in electrical engineering related field. Yang kedua, contributing to society with professional ethics and responsibilities. Okey, pelajar selepas tamat PEO ini biasanya kita akan ukur selepas tamat bergraduate daripada 3 hingga 5 tahun. Okay. Jadi contributing to society biasanya apa yang pelajar ataupun graduan telah contribute pada society. Okay, yang ketiga, engaging in enterprising activities that apply engineering knowledge and technical skills. Dan yang keempat, engaging in activities to enhance knowledge for successful career advancement. Okay, yang ini adalah selepas anda bergraduan. Okay. Okay, PLO. PLO adalah di mana pelajar-pelajar akan dapat semasa belajar di Politeknik. Ada 12 PLO dan pelajar perlu tahu juga tentang PLO ini. Okay, yang pertama adalah knowledge. Pelajar akan diukur pengetahuan mereka. Okay, yang kedua problem analysis. Ketiga, design ataupun development of solutions. Keempat, investigation. Kelima, modern tool usage. Keenam, the engineer and society. Ketujuh, environment and sustainability. Kelapan, ethics. PLO ke-9, individual and teamwork. Yang ke-10, communication. Ke-11, project management and finance. PLO yang terakhir sekali, yang ke-12 adalah lifelong learning. Okey, ke-12 PLO ini akan diukur semasa pelajar belajar di Politeknik Modison, di mana pelajar akan diukur tentang ke-12 PLO ini di dalam assessment. Okey. Jadi pelajar perlu menjawab sama ada quiz, test, lab dan juga beberapa assessment yang lain dan akan diukur PLO tersebut. Okey, ini adalah untuk PEO, PLO, PO, ETAG. Okay. ETAG adalah satu badan akreditasi untuk setiap program. Okay, Alhamdulillah untuk DEQ telah mendapat 6 tahun bagi ETAG akreditasi 6 tahun kami dapat pada tahun lepas. Okay, sehingga 2025. Okey. Ini adalah hubung kait PEO, PLO dan PO ETAG. Okay, kita boleh tengok dia punya hubung kait di mana PEO 1, kalau kita tengok PLO dia ada 5. PEO tadi ada 4 kan? So PEO yang pertama practicing technician in electrical engineering related field. Jadi hubung kaitnya kepada PLO dan PO ETAG. Okey, nombor 1 hingga nombor 5. Okay, PO yang kedua, contribute to society. Jadi kalau untuk PLO, ini adalah PLO yang kita pakai yang lama untuk MQA. PLO 6 dengan PLO 10. Kalau PO ETAG yang terbaru adalah PO 10 dan PO 9. Okey, PO 3, kalau PLO, PLO 7, PLO 10, dia sama juga dengan PLO ETAG untuk PO 6, PO 7 dan PO 8. Dan last sekali PEO 4, PLO 8 dan PLO 9, dan juga untuk ETAG PO 12 dan PO 11. Jadi semua keempat-empat PEO ini ada juga di dalam PLO ETAG. Okay, academic curriculum. Okay, DEQ academic curriculum, kita tengok untuk program DEQ berapa jumlah jam kreditnya. Okey, total credit hour adalah 94 jam kredit daripada SEM 1 hingga SEM 6. Okey, semester 1 awak akan ambil 18 jam kredit, semester 2 17 jam kredit, semester 3 18, semester 4 16, semester 5 15 dan last sekali semester 6 adalah awak pergi latihan industri. Okey, 10 jam kredit. Jadi total semester ada 6 dan total jam kredit adalah 94. Okey, program outcome of DEQ on PO attainment system. Okey,
Okey. Jadi teaching method and technique. Okey, teknik-teknik yang akan pensyarah ajar. Okey, bagi untuk sesi Disember 2020 ini, kita tahu kita akan pakai hybrid PDP, di mana akan teori secara online dan praktikal ada online dan juga perlu face to face. Okey. Jadi teknik di antaranya adalah project based, case study, problem solving, experiment, presentations, practical learning, group discussion, industrial visit, industrial lecturer. Jadi ini adalah di antara teknik-teknik dan teaching methods. Okey, kita pergi kepada CDOS. Okey, CDOS adalah Curriculum Information Document Online System. Okey, di mana CDOS ni adalah satu tempat pelajar-pelajar akan upload instructional material printed and in electronic formats. Biasanya format kita pakai adalah PDF lah yang kebiasaannya. Okey, di dalam CDOS ni, di mana selalunya pensyarah akan berkongsi semua material PMP-nya dan pelajar boleh ambil daripada situ. Dan pelajar juga boleh menghantar assessment di dalam CDOS. Dan CDOS ni adalah memang satu online system lah memang kita akan guna. Jadi semua pelajar perlu tahu tentang CDOS. Okey. Student evaluations process. Okey, apa evaluation process yang student akan hadapi? Yang pertama adalah summative assessment. Okey, penilaian secara sumatif, di mana counted in the final marks. Okey, dia termasuk juga di dalam final marks. Okey, yang pertama kita ada quiz, assignment, test, practical test dan banyak lagi dan juga final exam. Okey, so itu adalah summative assessment, memang termasuk dalam nilai markah, kita ambil markah. So yang kedua adalah formative assessment, not counted in the final marks. Okey, ada juga yang tidak termasuk di dalam markah, di mana kita ada exercise. Okey, kadang-kadang kita akan bagi tutorial. Okey, kita bagi soalan-soalan tambahan kepada pelajar, soalan final exam yang lepas. Kita akan bagi supaya pelajar lebih improve the understanding of the subject. Okey. Jadi student evaluation process ni kebiasaannya memang kita akan ada PB. PB tu adalah penilaian berterusan dan juga kita ada penilaian akhir, iaitu peperiksaan akhir. Jadi PB kebiasaannya markahnya adalah 60% dan final mark 40%. Jadi final exam 40%. Jadi pelajar wajib untuk hadir final exam walaupun PB dia telah lulus. Katakan PB telah dapat 40/60, tetapi tetap juga kena sit final exam. Okey, itu akan diterangkan lebih lanjut oleh pegawai peperiksaan lah. Okey, OBE attainment. Okey, ini adalah satu sistem, kalau awak nampak dekat situ, Politeknik SPMP. Okey, kalau awak nampak tentang SPMP, itu adalah satu sistem di mana memang semua pensyarah dan juga pelajar juga akan pakai. Selain daripada CDOS, kita ada SPMP. Okey, SPMP adalah sistem pengurusan maklumat Politeknik. Okey, managing apa semua dekat sinilah. Jadi Politeknik Information Management System ni, dekat dalam tu kita ada iHelp, iDaftar, iUPLI. Okey, iHelp tu adalah untuk HEP, hal ehwal pelajar. Okay, iDaftar adalah untuk daftar khusus. Right, pelajar akan daftar khusus melalui iDaftar. Okay, semester 1 nanti berurusan dengan PA. Okay, latihan industri iUPLI. Ini bila awak dah nak pergi latihan industri pada semester 6, awak akan masuk dekat iUPLI. iCamsis. Camsis ni sekiranya awak duduk di Camsis, so awak akan pakai iCamsis. Okey, iExam di mana peperiksaan, di mana result apa semua dekat iExam. iCoco adalah kurikulum di mana pelajar SEM 1 dan SEM 2 wajib ambil Coco. Okey, counselling. Kita ada counselling, iCounselor, dan kita juga ada iPad, iaitu untuk penasihat akademik PE. Jadi inilah yang akan anda guna di dalam SPMP.
Okey, selepas awak semua tamat, setiap semester telah keluar keputusan peperiksaan, kita ada CORR. Pensyarah akan membuat penilaian melalui CORR, di mana Analysis of Attainment of Course Learning Outcome. Okay, kita akan tengok berapa peratus pencapaian pelajar melalui CORR. Kemudian PLORR, ini adalah ketua program, iaitu saya yang akan membuat Analysis of Attainment of Program Learning Outcomes. So ini adalah OBE attainment, okay, di mana kita nak melihat pencapaian pelajar. Okay, mandatory teaching observation once every semester. So pensyarah juga akan diobserve PNP mereka. Okay, yang keempat, teaching and supporting staff, di mana kalau untuk DEQ, academic qualifications of DEQ teaching staff, kita ada 9 orang staff yang mempunyai masters, 3 orang yang mempunyai degree, dan jumlahnya 12 orang lah. Okay, so 75% yang ada master, 25% yang ada degree. Okay, ini adalah aktiviti yang pernah dilaksanakan oleh program DEQ. Sebelum-sebelum ni, pada tahun 2019 kita ada visit daripada industri Green Tech Malaysia, di mana mereka telah berkongsi tools untuk energy audit. Dan banyak lagi kita ada juga daripada TIACE, Harta Maintenance dan juga ON Semiconductor yang hadir untuk memberi anda input dan juga lebih maklumat tentang kursus-kursus yang anda telah pelajari. Okey, kita juga ada CSR, Corporate Social Responsibility. Ini di mana pada tahun 2019 kita ada buat clean up International Coastal, okay, dekat pantai BD lah kita ada buat CSR, kutip sampah, okay, kita bawa student, okay. So yang kelima adalah tentang students. Okay, ini adalah enrollment DEQ student daripada tahun 2017 hingga tahun 2020. Okay, untuk pengetahuan semua, DEQ adalah boleh dikatakan program baru di mana ditubuhkan. First intake kita adalah pada Jun 2017, di mana 48 orang first intake kita. Dan first intake ini telah pun tamat, telah bergraduate sekiranya telah habis semua jam kredit yang diambil. Jadi telah lulus penuh. Ada yang telah lulus penuh, dan ada juga senior program DEQ yang telah lulus penuh ni, ada yang telah sambung belajar, telah dapat sambung belajar, ada juga yang telah bekerja sebagai technician dan assistant engineer. Walaupun dia baru, tetapi prospek untuk job tu banyak, right? So jangan risau walaupun dia baru. Dan memang negara kita sedang ke arah kecekapan tenaga supaya tidak berlaku pembaziran. Okey, untuk tahun sesi Disember 2020 ni, saya diberitahu oleh HCP seramai 18 orang telah menerima dan dapat tawaran untuk mengambil program DEQ. Jadi jumlahnya sekarang untuk total program DEQ adalah 221 orang pelajar. Okay, DEQ Students SLT, di mana total credit hour 94. Jadi bagi awak semua yang baru semester 1, jadi total credit yang awak perlu ambil semester ini adalah 18 jam. Okay, 18 jam. Jadi 94 jam total sehingga semester 6 Engineering Industrial Training. Okay. So industrial training ni saya galakkan dan mohon pelajar untuk menjalankan industrial training di bawah company yang menjalankan audit tenaga. Okay? Sebab kita program DEQ. Jadi kalau boleh industrial training perlulah ambil company yang ada menjalankan energy audit ataupun apa sahaja berkenaan dengan energy efficiency. Okey, kita juga pernah melakukan visit. Ini adalah di UTM. Kita bawa pelajar pergi ke UTM, kita tengok lab mereka. Okey, kita juga telah
kita pun ada lab juga, tapi kita buat benchmarking. Kita tengok lab mereka, kita bawa student juga pergi visit. Okey, ini adalah staff and student achievement di mana saya telah membawa pelajar projek saya, program di EQ untuk memasuki pertandingan international. Iaitu RESPECS. RESPECS adalah satu pertandingan international. Jadi saya galakkan kepada pelajar di EQ untuk sekiranya telah habis projek, iaitu projek 2 pada semester 5, jadi bawalah ke pertandingan international. Sebab kamu